Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Nur Husna Nadirah binti Muhammad. Saya merupakan salah seorang pelajar PPISMP ambilan Jun tahun 2021. Saya juga seorang pelajar unit Bahasa Melayu 3. Pada hari ini, saya akan membentangkan mengenai tugasan kerja khusus asas pembelajaran digital dengan kod khusus GAPD 1032. Saya akan membentangkan mengenai pengurusan persekitaran pembelajaran peribadi, iaitu berkaitan dengan isu kewarganegaraan digital. Saya telah memilih tajuk Buli Cyber. Baiklah, slide yang seterusnya mengenai pengenalan. Tugasan projek ini adalah untuk membina laman sesawang pembelajaran peribadi PLE yang mengaplikasikan pengetahuan dalam bidang teknologi serta mengaplikasikan kemahiran teknologi digital berdasarkan matlamat yang jelas. Yang seterusnya ialah saya telah menggunakan pelbagai sumber digital seperti bahan daripada internet, video daripada YouTube, gambar-gambar yang menarik, infografik daripada pelbagai sumber untuk menyediakan laman sesawang pembelajaran peribadi yang menarik. Laman sesawang pembelajaran peribadi ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kemahiran teknologi kepada pengguna lain amnya. Dan saya mengharapkan jenayah buli cyber di negara kita akan berkurang. Baiklah, seterusnya saya akan teruskan dengan pelan pembelajaran untuk membina PLE ini. Tema yang saya pilih ialah mengenai buli cyber. Seterusnya, objektif ataupun hasil pembelajaran ialah yang pertama, saya dapat menanam kesedaran dalam diri warganet mengenai keburukan buli cyber. Yang kedua ialah dapat membantu individu mengenal pasti dirinya menjadi mangsa buli atau tidak. Dan yang terakhir ialah dapat membendung jerayah buli cyber dalam negara. Seterusnya ialah big idea, iaitu penggunaan teknologi secara beretika dalam era teknologi moden. Dan yang terakhir ialah essential question ataupun EQ. Yang pertama ialah adakah info yang diberikan mencukupi untuk menanam kesedaran dalam diri warganet? Dan yang kedua ialah bagaimana warganet menjaga etika dalam dunia cyber. Dan yang ketiga ialah adakah warganet sedar bahawa buli cyber adalah perkara yang serius. Baiklah, di situ saya juga lampirkan rujukan pelan pembelajaran saya. Baiklah, sekarang kita teruskan dengan pembentangan mengenai reka bentuk dan pelaksanaan PLE. Reka bentuk dan pelaksanaan PLE ini adalah berdasarkan model pembelajaran murid. Yang pertama ialah mengenai belajar cara belajar. Belajar cara belajar ini sangat menekankan pemikiran secara metakognitif, memberi maklum balas dan juga refleksi. Selain itu, belajar cara belajar ini sangat berpusatkan kepada pelajar berbanding berpusatkan kepada guru. Aktiviti yang dilakukan ialah saya berkolaboratif dengan pensyarah dan rakan untuk menerima maklum balas terhadap kefahaman dan kehendak tugasan. Selain itu, 3 R yang terlibat dalam belajar cara belajar ini ialah E yang pertama, engagement, iaitu keterlibatan. Teknologi membolehkan pelajar untuk memberi tumpuan kepada kehendak tugasan. E yang kedua ialah enchantment, iaitu peningkatan. Alat teknologi sangat membantu pelajar untuk membina kefahaman mengenai kehendak tugasan. Yang seterusnya, elemen 3R yang terlibat ialah RS, iaitu relationship, iaitu mewujudkan hubungan dengan guru pada awal tugasan agar harapan ataupun matlamat guru dan pelajar dapat diseimbangkan. Yang seterusnya, komponen 6C yang terlibat ialah C1 sehingga C6. Komponen 6C ialah C yang pertama mengenai tahsiah, C yang kedua iaitu kewarganegaraan, C yang ketiga ialah kolaboratif, C yang keempat ialah komunikasi, C yang kelima ialah kreativiti, C yang keenam
Dan C yang terakhir ialah pemikiran secara kritis. Dan yang terakhir ialah mengenai sumber digital. Sumber digital yang terlibat ialah YouTube, e-journal untuk mencari maklumat tambahan dan serta visual ataupun grafik. Dan yang seterusnya ialah mengenai perhubungan. Perhubungan ini sangat melibatkan jaringan dan jalinan ataupun kerjasama antara pelajar dan pensyarah, pelajar dan komuniti serta pelajar dan masyarakat. Hal ini, perhubungan ini sangat penting untuk memperoleh pengalaman ataupun memperoleh maklumat yang baharu. Aktiviti yang saya jalankan untuk perhubungan ialah saya membuat jalinan dan jaringan dengan rakan pembelajaran lokal untuk memperoleh pengalaman dan pengetahuan baharu dalam tugasan. E yang terlibat ialah E1 sehingga E3. E3 ialah extension ataupun lanjutan. Teknologi menjadikan pelajar terlibat dengan pembelajaran pada bila-bila masa sahaja. 3R yang terlibat adalah sama seperti belajar cara belajar, iaitu relationship, iaitu pelajar melibatkan mewujudkan hubungan dengan rakan pembelajaran lokal untuk memperoleh pengetahuan yang baharu dalam tugasan. 6C yang terlibat adalah C1 sehingga C6. Sumber digital yang terlibat ialah Google Meet, iaitu semasa saya membuat bicara santai bersama rakan pembelajaran lokal, email dan juga media sosial untuk saya membuat tinjauan awal mengenai isu yang saya pilih di media sosial. Dan yang seterusnya ialah aspirasi. Aspirasi ialah jangkaan terhadap diri sendiri ataupun persepsi orang terhadap kita ataupun terhadap diri kita. Iaitu aktiviti yang saya lakukan ialah jangkaan dan persepsi terhadap pencapaian pelaksanaan tugasan serta melaksanakan pentaksiran diri. 3E yang terlibat ialah E2 iaitu engagement ataupun peningkatan. 3R yang terlibat ialah rigor ataupun hasil daripada PDP untuk mencapai sasaran pembelajaran, iaitu perkara ini direka daripada pengalaman yang kita dapat. Dan yang seterusnya ialah relevance, iaitu pelajar hasilkan sesuatu ataupun membina sokongan daripada aktiviti dan juga guru. Komponen 6C yang terlibat ialah daripada C1 dan sehingga C6 sama seperti belajar cara belajar dan perhubungan. Dan terakhir ialah sumber digital yang terlibat adalah aplikasi Google dan sumber digital yang lain. Dan yang terakhir adalah mengenai PLE. Aktiviti yang saya lakukan ialah mengenal pasti ataupun membuat pembacaan serta membina pelan pembelajaran. 3E yang terlibat ialah saya mereka bentuk dan menyediakan laman sesawan PLE. Saya juga berinteraksi dengan rakan pembelajaran lokal. Seterusnya, saya melaksanakan pembentangan dan yang terakhir, saya membuat perkongsian mengenai pembentangan yang dilakukan di media sosial. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan mengenai laman sesawan PLE yang telah dibina. Pada halaman utama, saya telah lampirkan sebuah poster yang berkenaan dengan buli cyber. Seterusnya, halaman kedua pula, saya telah meletakkan beberapa isi kandungan yang terdapat dalam laman sesawan PLE saya. Antaranya ialah mengenai definisi buli cyber, jenis buli cyber, punca buli cyber, kesan buli cyber dan cara atasi. Pengguna boleh mengklik pada bahagian perkataan untuk mendapatkan maklumat lanjut. Pada halaman ini, saya telah lampirkan definisi mengenai buli cyber dan beberapa video daripada YouTube untuk maklumat tambahan kepada pengguna. Seterusnya, saya juga meletakkan satu keratan akhbar mengenai buli cyber. Seterusnya, saya juga menekankan medium yang digunakan untuk membuli. Antaranya ialah Facebook, Twitter, SMS, WhatsApp,
email, Instagram dan juga aplikasi TikTok. Yang seterusnya ialah jenis-jenis buli cyber. Pengguna boleh klik pada gambar untuk membuat bacaan lanjut. Sebagai contoh, di sini juga saya telah lampirkan beberapa gambar untuk menambah lagi kefahaman pengguna. Di sini pula saya telah menambah satu keratan akhbar yang bersumberkan daripada Cosmo. Yang keempat ialah mengenai memuat naik komen atau gambar yang tidak senonoh. Yang kelima ialah mengenai sexting. Di bahagian ini saya telah menambah satu jurnal ataupun satu kajian yang telah dilakukan serta satu keratan akhbar yang diambil daripada Google. Dan yang terakhir ialah mengenai memalaukan individu. Pada halaman ini juga saya telah memuat naik satu video daripada YouTube untuk menambah lagi kefahaman kepada pengguna. Yang seterusnya ialah mengenai punca buli cyber, iaitu ada beberapa punca yang saya kenal pasti dan saya juga telah memuat naik satu video yang bersumberkan daripada YouTube dan juga satu kajian yang dilakukan. Seterusnya, halaman yang seterusnya adalah mengenai buli cyber. Di sini saya meletakkan dua video untuk untuk memberi kefahaman yang lebih lanjut kepada pengguna dan juga beberapa keratan akhbar yang sangat berkait rapat dengan topik yang saya pilih. Seterusnya ialah cara mencegah buli cyber. Di sini juga saya telah meletakkan dua video yang diambil daripada YouTube. Baiklah, seterusnya kita pergi ke halaman jaringan dan jalinan. Saya telah membuat tinjauan awal mengenai isu buli cyber ini, iaitu di laman media sosial saya iaitu Instagram. Saya telah membuat IG story yang berkaitan dengan isu buli cyber dan menerima beberapa maklum balas daripada pengikut-pengikut saya di Instagram. Antara maklum balasnya ialah baiklah, yang seterusnya untuk menambah lagi pengetahuan saya mengenai isu ini, saya juga telah membuat satu bicara santai dengan rakan pembelajaran lokal saya mengenai jenayah buli cyber. Ini merupakan bukti bahawa saya telah melakukan sesi bicara santai di Google Meet bersama rakan pembelajaran lokal. Halaman yang seterusnya ialah mengenai perkongsian dan maklum balas. Di halaman ini, saya akan benamkan video pembentangan ini dan saya telah membenamkan Google Docs maklum balas untuk pengunjung yang mengunjung di Google Site saya. Dan halaman yang terakhir ialah mengenai profil saya, iaitu saya merupakan salah seorang pelajar PPSMP Jun 2022 yang mengambil kursus Bahasa Melayu di Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu Melaka.
Itu sahaja daripada laman sesawan PLE saya. Baiklah. Baiklah, sebelum saya menamatkan pembintangan saya pada hari ini, di sini saya ada pautkan pautan laman pengurusan pembelajaran peribadi saya. Kepada sesiapa yang ingin mengunjungi Google Site saya, anda boleh menekan link yang dipaparkan dan juga anda diadu-adukan untuk mengisi maklum balas terhadap laman sesawan PLE saya. Saya rasa itu sahaja pembintangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.